kasih kepada pengurusi majlis, seterusnya kepada warga Kementerian Kerja Raya, puan-puan yang dikasihi. Hari ini kita sudah sampai pada hari, kalau ikut hijrahnya, 10 Rabiul Akhir. Dan 10 Rabiul Akhir ini menandakan kita dalam lebih kurang 5 bulan lagi akan sampai pada bulan Ramadan. Sengaja dan sukacita saya ingatkan puan-puan yang dikasihi bahawa antara sikap dan juga perilaku para ulama salafus salih, bila masuk sahaja bulan Maulidun Nabi, Maulidur Rasul, iaitu Rabiul Awal, mereka dah pasang strategi doa. Sebelum kita mulakan kitab pengajian kita ni, saya share sikit berkaitan dengan isu semasa, yakni Rabiul Akhir ni lah. Jadi apa attitude dan sikap mereka? Sikap mereka apabila datang sahaja bulan Rabiul Awal, dia tukar strategi. Strategi apa? Strategi doa dia, strategi ibadah, Masya Allah. Jadi para ulama salafus salih ini, mereka sangat-sangat menyusun atur, dia betul-betul mengurus ibadah mereka dengan sepenuh jiwa, kerana mereka sedar bahawa kehidupan mereka ini adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, kita ni kan orang-orang biasa-biasa, jadi orang awam ni kan, kita belajarlah daripada para ulama ini, kita jadikan ulama ini selaku tokoh-tokoh ikutan kita, supaya hati kita terisi, Jadi kalau kita hati tak terisi, dia tetap akan cari tokoh juga, Yang dicari tokoh, takut tokoh tak betul lah. Tokoh siapa? Tokoh K-pop tu, siapa yang baru meninggal tu, yang bunuh diri tu kan, sampai menjadi ratapan satu dunia tu, puan kan. Sangat menyedihkan. Sebab apa? Sebab kita lebih rapat lagi dengan K-pop itu berbanding dengan para ulama, para salafus salih dan sebagainya. Jadi sikap para salafus salih ini, nak masuk saja bulan Rabiul Awal, hari ini dah Rabiul Akhir, mereka tukar strategi berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya sampai ke bulan Ramadan. Dan mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan wasallimna Ramadan, Wahai Tuhan kami, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan simpankan Ramadan untuk kami. Jadi itu menjadi zikir mereka, menjadi doa setiap waktu bagi mereka salafus salih. Jadi kita ikutlah jejak langkah mereka untuk kita juga sampai pada bulan Ramadan 1439 Hijrah nanti. Baik, puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dirindui oleh baginda junjungan tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada di dalam Taman Ilmu hari ini untuk berbincang satu kitab yang tajuknya Kitab Adab Perempuan. Saya kira saya dah kenalkan kan yang lepas, waktu kita pertama kali berjumpa, dan kemudian terus Alhamdulillah membawa kepada pertemuan ini bahawa kita nak mengkaji satu kitab klasik moden yang menggunakan bahasa klasik. Dan kitab ini kitab yang dikarang pada tahun 1926. Jadi umurnya 91 tahun. Confirm tak ada kat sini kan? Yang 91 tahun ada tak kat sini? Tak ada kan? Tak ada. Bukan tak nak mengaku, sebab memang tak ada. Jadi umur 91 tahun ni adalah umur nenek-nenek kita, umur moyang kita, oyang kita lah. Dan buku Kitab Adab Perempuan ini telah dinukilkan balik dengan begitu indah sekali, dengan daripada asalnya Jawi. Kalau kita tengok kitab, perempuan ada dah kitab ni, belakang tu dia tulisan Jawi. Jadi ini asal dia tulisan, dan kemudian telah dirumikan, sebab ramai daripada kita pada hari ini selesa dengan membaca yang rumi. Jadi insya-Allah dalam tempoh 50 minit ini kita akan bincangkan berkenaan dengan beberapa tajuk yang berkaitan, sebab ini khas untuk perempuan, dan kita adab perempuan ini juga baik untuk dikaji oleh kaum lelaki. Sebab apa? Bagi kaum perempuan dia ada penjaga dia, bukan jin, bukan. Penjaga tu bukan lembaga-lembaga, bukan monster, tetapi walinya. Dan wali bagi perempuan itu bermula daripada ayah, adik-beradik lelaki, atuk dia, kemudian termasuklah adik-beradik pakcik dan sebagainya sebelah kaum lelaki. Dan bila dia berkahwin, maka tugas wali itu telah bertukar tangan kepada seorang lelaki yang bernama
suami. Jadi suami itu dia ambil tugas wali, dia tugas kewalian dan tugas kesuamian. Boleh ke? Pakai itu. Okay. Kewalian pun ada, tugas kesuamian pun ada. Jadi sampailah dosa-dosa kita, kalau dia tidak tegur, kalau dia tidak nasihat, siapa yang tanggung? Kita. Kita pula, dia lah. Tapi suami bila dia melakukan kesilapan, kesalahan, isteri ada tanggung? Tidak tertanggung pada dia untuk menegur asalnya. Maksudnya kita ini tak ada pun nak mendidik dia, tak perlu, tidak. Tapi kalau kita buat, kita dapat apa? Ekstra pahala. Jadi dia macam seolah-olah sedekah lagi yang lebih baik dan sebagainya, ya. Dan kita punya kekuatan kita tertakluk kepada bagaimana kita menggembirakan hati dia. Gembirakan hati dia, menyejukkan mata hati dia, jangan sakitkan hati dia dengan perkataan-perkataan, bagi semangat kat dia lagi, bagi kepercayaan kat dia lagi untuk membuat perkara-perkara yang baik. Jadi itulah kita punya tanggungjawab. Baik, puan-puan yang dikasihi, kitab adab perempuan ini kalau kita tengok pada muka surat yang pertama sekali, iaitu isi kandungan. Kalau tengok isi kandungan dia bermula daripada terus saya lompat kepada kitab adab perempuan, kata penerbit, pendahuluan pengarang, kemudian diikuti dengan pelajaran-pelajaran, ya, sampailah berapa pelajaran dia? 31. Okey. Dan kemudian saya nak ajak tuan-puan pergi ke muka surat yang ada pengantar. Ini muka surat terpanggil muka surat berapa ni? Surat berapa dah ni? Roman ni tak tahu nak baca lah pula kan. Tulislah pengantar tu. Okey, jumpa ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Puan-puan, mari kita lihat kata pengantar ini daripada hasrat, ya, hasrat yang difahami melalui kata pengantar. Jadi kata pengantar ini biasanya akan ditulis oleh insan-insan yang mempunyai vision dan mission pada hari ini, pada zaman kita lah, ya. Okey. Yang ditulis oleh Dr. Asma Muhammad Arsyad. Dia daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary, Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Jadi tuan-puan, kita tengok perenggan yang kedua, bermula daripada ayat yang terakhir, kandungan asasnya. Okey, jumpa tak tu? Jumpa ya. Okey, pengantar. Lepas tu tengok perenggan yang kedua. Okay, kandungan asasnya. Perenggan yang kedua dia bermula daripada kitab adab perempuan karangan Ahmad bin Yaakob. Lepas tu pergi lompat ke perenggan yang kedua. Okey, lepas tu dia ada huruf Roman tu kan, muka surat dia. Apa tu nama? Berapa dah? 17 ya? 17 ya? Ya betul. 17 ke 18 ke 19 ni? 10 11 12 13 14 15 betul 17. Terima kasih, 17 ya, betul. Jadi kita perenggan yang kedua, tengok ayat yang terakhir itu, kandungan asasnya. Maksudnya kandungan buku ini dia terhimpun apa? Iaitu ilmu pengurusan rumah tangga. Kak, kita sedang belajar sains rumah tangga ni, tapi daripada sudut perspektif Islam, okay. Dan pendidikan anak-anak telah dimulakan dengan asas-asas perkahwinan, kedudukan lelaki dan wanita dalam Islam, serta hak suami ke atas isterinya. Begitu juga hak isteri ke atas suaminya. Itu kandungan secara umum. Kita pergi ke perenggan yang berikutnya. Perkara-perkara asas ini merupakan elemen penting yang perlu difahami sebaiknya oleh siapa? Oleh seorang wanita Islam. So kalau kita tidak faham apa jadi, kalau kita tidak dapat memahaminya dengan baik, maka mudahlah seseorang itu dijangkiti dengan virus pemikiran feminisme. Hari ini ada tak virus tu? Ada. Okey, dia dah mula merebak dah rasanya ni kan. Dahsyat. Yang belakang-belakang dia adalah orang yang tahu undang-undang pula, nampak. Jadi dia memperjuangkan feminisme. So ini adalah pengubatnya, ataupun dari sudut kata lain, ramuan untuk ubat hati-hati kita supaya kita tidak terpesong, ya.
Jadi apa masalahnya ni? Feminisme barat dia memperjuangkan hak sama rata di antara lelaki dan wanita. Hakikatnya lelaki dan wanita ini dia ada amanah dan peranan masing-masing. Dan sifat dia berbeza. Mereka saling lengkap melengkapi. Jadi kalau lengkap melengkapi, kita tengok sudu dan garpu. Sama ke serupa? Lain. Sama ke serupa? Tak ada jawapan ke situ kan? Lain. Tak sama dan tak serupa. Garpu dia banyak lubang. Boleh senduk sup? Tak boleh. Sudu yang boleh senduk sup. Tapi garpu boleh cucuk mi, ambil mi, spaghetti ke, mi ke dan sebagainya kan. Sudu boleh? Tak boleh. Senduk aja jatuh aja kan. Kecuali kalau kita patahkan dia. Jadi dengan kata lain, sudu dan garpu itu ibarat suami dan isteri, ibarat lelaki dan perempuan. Mereka memang berbeza, tak akan sama. Macam mana perbezaan dia? Langit dan bumi. Tapi mereka saling bantu-membantu. Perlu memerlukan. Tak ada namanya langit, tak gunalah langit kalau tak ada bumi. Macam tu kan. Jadi bumi ni tak ada langit pun tak boleh nak hidup juga. Jadi mereka saling memerlukan. Tapi hakikatnya sistem barat ini dia membuatkan kita macam kita nak sama macam lelaki juga. Kan? Yang lelaki pun sibuk nak macam perempuan juga. Itu yang jadi boleh tukar-tukar jantina sesuka hati dia juga ya. Okey. Dan hakikatnya lelaki dan wanita ini diamanahkan supaya apa? Mereka saling melengkapi. Sedangkan menurut aliran pemikiran barat moden, peranan tersebut bersifat saing menyaingi. Jadi dia bersaing. Ada satu grade aja. Bersaing, berebut lelaki dengan perempuan untuk dapatkan satu grade aja. Nombor satu dalam kelas ada satu je. Rebut lelaki dan perempuan untuk dapatkan satu tempat aja. Yang memang tak mungkin untuk dikongsi bersama. Jadilah kita memburu sesuatu yang tidak pasti dan kadang-kadang itu bukan peranan kita pun, seolah-olahnya begitu. Jadi Dr. Asma ni sebenarnya adalah junior saya tuan-puan. Saya jumpa dia dulu di universiti, kita berpisah dah 30 tahun lebih. Jumpa balik minggu lepas dekat masjid. Lepas saya kata, "Ya Asma," saya kata, "awak ada buat kata pengantar untuk kita ada perempuan." Kita dengar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Okey, baik. Bismillah, kita sambung balik. Baik, kita sambung semula. Jadi perempuan yang dikasihi, kita buka pula muka surat yang ketiga ya. Jadi di sini ada tulisan pendahuluan pengarang. Pengarang ini mengarang pada tahun 1926, 10 September. Kalau kita tengok muka surat 4 tu di situ ya. Nama dia adalah Ahmad bin Yaqub Al-Johuri. Saya suka sangat kalau kita tengok pada perenggan yang pertama di situ kita akan menilai matlamat ya, dan juga objektif serta tujuan. Kenapa dia menulis buku ini? Jadi yang pertama disebut bahawa dia perlu lakukan ini kerana apa? Kerana ada permintaan daripada Yang Mulia As-Said Abdul Rahman bin Hassan Al-Qudsi, merupakan pemangku pemeriksa sekolah-sekolah Melayu Johor, supaya dihabiskan untuk karang kitab adab perempuan ini untuk tujuan apa? Kemajuan kaumnya ya? Untuk memajukan kaumnya. Jadi memang bila nak memajukan kaumnya, bangunkan siapa? Kaum perempuan terlebih dahulu. Masya Allah ya? Sebab kaum perempuan ini dia adalah suis utama pada pembangunan masyarakat. Jadi kalau kaum wanita itu kita tengok, sebab itulah saya pernah baca dulu kecil-kecil dulu kan, dia kata kalau nak tahu kecemerlangan sesuatu masyarakat tu tengok kaum perempuan dia. Kalau kaum perempuan dia memang jenis yang bijak ya, yang jenis pandai mengurus ya, yang jenis sabar tabah, kita tengoklah dia punya generasi sangat hebat. Tapi kalau jenis yang suka shopping, yang suka makan contohnya, yang suka mengumpat, dia tu bela tu, tengoklah dia punya bagaimana pula keadaan dia punya masyarakat tu. Jadi subhanallah, rupanya orang tengok nilai sesuatu masyarakat tu daripada perempuan ya.
Kemudian tuan-puan yang dikasihi, di sini diletakkan juga bahawa dia buat buku ini bersempena dengan umur Sultan bagi negeri dan jajahan Johor waktu itu, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ibrahim, 53 tahun. Jadi umurnya 53 tahun lah pada waktu itu. Baik. Jadi dia menyempurnakan itu untuk membangunkan ketinggian kaum dia, kemajukan kaumnya, dan juga untuk diajar kepada anak-anak perempuan di sekolah. Jadi ini adalah kitab teks dia yang dia diajar. So hari ini kita masuk kelas lagi. Lepas tu jangan lupa kita ada peperiksaan. Tak ada. Tuh, kalau buat peperiksaan boleh ke? Boleh je kan. Nak je, suka je. Tak apa. Kita tengok muka surat yang kelima. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Adalah sekalian perempuan-perempuan muda akan datang menjadi isteri dan ibu. Jadi di sini seolah-olah menunjukkan bahawa buku ini memberitahu kita kena membuat persiapan bahawa setiap wanita dia akan ada gelaran dia. Dia akan ada title dia. Dia akan ada jawatan dan peranan dia. Dan jawatan serta peranan dia itu isteri atau ibu. Isteri dan ibu. Baik. Perenggan yang pertama merupakan kita perlu melakukan persediaan akan datang. Sama ada bagi kaum wanita itu sendiri ataupun sesiapa yang menjaga kaum wanita. Sangat cantik dimulai perenggan ini dengan perkataan apa? Wahai perempuan-perempuan yang berakal. Jadi macam seolah-olah tunjuk kalau kau tak berakal tak payahlah baca ni kan. Okey, adalah kenyataan hal-hal engkau. Tak dapat tiada engkau akan lihat akan dia pada akhirnya kelak. Maksudnya satu realiti setiap daripada kita yang akan kita tempuh adalah, kau tengoklah sendiri, kau akan berhadapan dengan isteri dan ibu. Macam tu. Maka dari sebab itu hendaklah engkau bersedia bagi diri engkau pada masa yang akan datang. Jadi untuk sampai ke waktu akan datang, maka kita kena buat persediaan. Kalau orang-orang dulu tuan-puan macam nenek saya dan sebagainya, dia buang air ini, dia ada tandas. Tandas dia kena gali lubang dekat kebun. Dulu. Jadi bila nak gali lubang tu, dia kena bersedia. Bukan nak buang air baru gali lubang. Dia kena dah siap awal dulu, dah rasa macam perut ni lari macam. Dia kena pergi dulu ke kebun ke tempat belakang. Biasa tak korang? Tak biasa? Ada biasa? Benar biasa. Kena pergi, sebab saya biasa juga tu. Pergi, lepas tu kena cari dulu tempat untuk berlindung dan sebagainya kan. Barulah pergi ke situ. Jadi dia tak ada saliran yang terus ke bawah pam air tu, tak ada. Jadi lepas tu kita akan inilah bawa air dan sebagainya. Agak-agak kalau sekarang boleh buat ke? Sebab kan menahan tu kan. Sebab kita biasa menahan, kita delay. Kalau orang dulu tu dia macam berkawan dengan usus perut dia tu. Dengan tangki najis dalam perut dia macam berkawan tau. Dan Masya Allah, saya pula dikirim oleh Allah dengan pembantu rumah 4 tahun yang lampau. Pembantu rumah saya period tak pernah pakai pad. Macam mana lah tu kan? Kita tak boleh imagine kan? Saya kata macam mana awak ni? Keluar sikit-sikit ke apa ke? Dia kata ada masanya banyak. Dia kata. Habis tu macam mana? Dia boleh tahu bila masa nak keluar banyak. Cara dia macam mana? Dia ada rasa macam nak terkencing, dia akan terus pergi ke toilet. Dan waktu itulah benda tu akan keluar banyak. Saya cuba buat, tak ada, tak boleh, tembus juga. Tapi dia boleh. Maksudnya dia dah berkawan baik dengan haid dia. Kan? Dan begitu juga kita dulu, ibu-ibu dulu, dia tahu nak buang air tu, dia dah berkawan baik dah. Rasa perut dia macam dia jadi doktor hebat pada diri dia, insya-Allah. Dia tahu perubahan apa yang berlaku pada diri dia. Jadi dan dia akan memenuhi kehendak itu, masya-Allah. Kalau kita kan tak perlu, boleh tahan lagi. Tak apa, boleh tahan lagi. Dah panggil lah tu kan. Lama terkeluarlah juga kan. Okey. Baik. Jadi persediaan akan datang. Jadi itulah kehebatan orang-orang dulu. Ya, kita belajarlah daripada kehebatan ini.
Baik, kemudian puan-puan, kita pergi kepada apa? Maka jika keadaan engkau itu tiada mengetahui akan perkara-perkara yang wajib, nescaya engkau akan mendapat beberapa kepahitan hidup dan hidup dengan kehidupan yang malang. Jadi di sini menunjukkan bahawa sangat penting kita membuat persediaan. Tidak ada persediaan maka malanglah hidup kita. Jadi yang berlaku malang-malang tu kerana apa? Kerana kita tidak ada persediaan. Persediaan apa? Persediaan yang wajib. Persediaan yang wajib itu apa? Pengetahuan. Jadi kena ada ilmu. Baik. Tapi memang bila tengok macam ni betul lah. Ramai perkara-perkara yang malang ini berlaku, tragedi-tragedi yang berlaku itu sebab mereka tidak tahu, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu tentang hak isteri. Oh, isteri boleh minta nafkah ya? Boleh. Apa salah ke minta? Bukan ke tidak boleh memberatkan dan membebankan suami? Sudah kan. Habis suami tu jadi apa? Kan? Jadi suami tak ingat tanggungjawab dia. Ya Allah, tuan-puan, banyak kisah-kisah yang macam ni. Lelaki pun tidak tahu, sebab tu dia tak tahu nak bagi nafkah dia. Sebab apa? Kerana tidak ada ilmu. Kahwin sebab apa? Bukan kerana ilmu. Kahwin sebab nafsu. Kan? Nafsu menggantikan ilmu. Dah cinta, I cinta kat you kan? Sebab tu I kahwin dengan you kan? Okey. Maka sekarang kita pergi ke perenggan yang kedua. Apakah ilmu itu? Itu yang kita nak tanya, ada dalam perenggan ini. Jadi yang pertama tadi, perenggan pertama dia menceritakan bahawa persediaan sangat penting untuk berhadapan dengan masa akan datang, iaitu menjadi isteri dan ibu. Apakah persediaan yang diperlukan itu? Ilmu. Tak ada ilmu, malanglah kita. Bawa kereta tanpa ilmu, apa jadi? Bukan malang, kemalangan. Sebab tak ada ilmu. Brake, mana brake? Brake. Bawa je kereta tapi tak tahu brake kat mana. Perlu masuk gear daripada gear rendah kepada gear yang tinggi. Kan tak tahu pula bila nak naik bukit rupanya kena tukar gear tinggi tu kepada gear rendah. Tak ada ilmu. Lampu merah kena berhenti. Oh, ingatkan terus saja. Sebab tak ada ilmu. Jadi bila tak ada ilmu, memang confirm bukan malang lagi, kemalangan. Baik puan-puan yang dikasihi, apakah bentuk ilmu itu? Jadi maka sekarang aku menyatakan kepada engkau akan pelajaran-pelajaran yang sangat mustahak bagi sekalian perempuan-perempuan muda untuk mengetahui. Kerana mereka itu kelak menjadi isteri, ibu dan penghulu rumah tangga, kerana ialah asas yang teguh yang dibina di atasnya itu pada masa yang akan datang, maka iaitulah sebesar-besar pekerjaan yang patut disempurnakan kerana berkhidmatkan watan tanah air kemanusiaan. Kau faham tak tu? Oh, tak faham pening dan blur-blur sikit ya. Okey. Jadi nak jelaskan di sini bahawa ilmu yang paling mustahak, yang paling menjadi asas kepada kaum wanita-wanita muda yang bakal menjadi isteri dan ibu itu adalah ilmu yang menjadikan dia insan yang berperanan untuk berkhidmat kepada negara. Dan apakah ilmu tersebut? Ilmu keibuan, ilmu keisterian. Jadi inilah dia yang membentuk berkhidmat watan kemanusiaan. Maksudnya melahirkan manusia yang berjiwa manusia. Jadi memang kita tak akan nampak sifat manusia pada haiwan. Nak cari ke sifat manusia pada haiwan tu? Tak ada, dia perlu ada pada manusia je. Tapi takutnya kita sebab manusia sekarang ini banyak bersifat haiwan. Jadi apakah ilmu tersebut? Ilmu tersebut muka surat berikutnya, pelajaran-pelajaran itu. Jadi bermulalah 32 pelajaran dengan pelajaran yang pertama. Jadi ini kata pendahuluan lah dengan kata lain ya. Dia kata pendahuluan sebelum dimulakan dengan pelajaran yang pertama. Jadi inilah pelajaran-pelajaran 32 pelajaran yang kita akan belajar nanti yang membantu urusan kita, peranan kita sebagai ibu dan isteri. Tuan-puan yang dikasihi, dalam sebuah kajian dia mendapati bahawa wanita-wanita ini sering dijangkiti stres. Wanita sering mengalami tekanan perasaan dan juga stres. Dan daripada stres tersebut ada 8 jenis stres. Bila diperhatikan balik, daripada 8 itu 7 keseluruhannya sebab kerana keluarga. 1 je kerana pekerjaan. Dia stres
sebab dia nak kerja dia itu diiktiraf oleh majikannya. Satu. Yang lain stres sebab nak pastikan anak-anak cemerlang dalam pelajaran. Stres wanita berkerjaya ni, stres sebab menanggung suami. Stres sebab tak dapat izin suami untuk bekerja, tak dapat kerjasama daripada suami. Stres sebab menanggung keluarga pula. Stres sebab anak-anak tidak perform dalam peperiksaan. Semua sampai 8 tu, 7 daripadanya adalah kerana kekeluargaan. Jadi maksudnya masalah yang sebenar itu macam seolah-olah ada pada keluarga. Tapi kalau kita tengok balik, kenapa boleh terjadi masalah pada keluarga? Sebab sekali lagi kita jauh daripada ilmu kekeluargaan. Contohlah kalau kita ada botol kan, botol yang kedap udara tu tuan-puan ya, botol yang kedap udara tu, kita nak buka tak boleh nak buka. Setengah hari kita berusaha buka, letak getah, pusingkan apa semua, tarik lah apa semua, tak boleh buat. Pusing tak boleh sebab dia kedap udara kan. Tapi bila kita dapat ilmu macam mana nak buka tutup botol kedap udara tu, rupa-rupanya apa? Congkil sikit aja bagi udara masuk. Congkil sikit aja bagi udara masuk, baru boleh buka. Okey, kalau macam tu, masa time tak boleh buka tu, satu botol aja stres kita. Betul tak? Tapi bila dah dapat ilmu macam mana nak buka satu botol itu, bagilah 50 botol pun, apa kita buat? Relax je. Ada lagi ya? Tanya. Ada lagi botol kedap udara? Sebab kita dah ada pencongkelnya. Kita dah ada ilmu dia. Buka sikit, letak tepi je, buka sikit lah. Pusingkan, buka sikit je. 50 datang pun relax sahaja. Jadi kenapa stres disebabkan keluarga? Kerana kita tidak ada ilmu untuk mengurus keluarga kita. Okey. Baik, kita tengok pelajaran yang pertama pada muka surat 7. Ya. Muka surat 7 ini dia memperkenalkan kita tentang makna kahwin. Ya, kahwin ini dia ada makna dia tersendiri, ada konsep dia sendiri, ada sudut pandang dia sendiri. Dan sudut pandang inilah yang perlu diperbetulkan. Orang kata mindset. Mindset kita kaum wanita bila melihat perkahwinan itu apa. Kalau tanyalah anak-anak zaman sekarang, ya, pasangan-pasangan sekarang ini, perkahwinan itu apa? Agaknya apa dia cakap? Penyatuan dua cinta. Apabila dua hati yang berkasihan bersatu. Tu yang keluar tu nanti kan tajuk-tajuk drama. Tajuk drama dia apa sekarang ni? Cinta paksa rela. Kasih paksa rela yang terbaru tu kan. Yang tu lah. Bersandarlah padaku. Lepas tu keluar lagi, sandarlah lagi kan. Ya Allah, macam-macam kan. Suamiku so Mr. Perfect lah, apa benda gitu kan. Jadi itu semua adalah novel, tajuk-tajuk drama dan sebagainya, yang semuanya rasa macam tak betul. Itu bukan realiti ya tuan-puan, bukan realiti. Baik, jadi cara pandang dibetulkan dulu. Yang pertama, sudut pandang ya. Okey, nombor 1, maka adalah kahwin itu setengah daripada perkara yang terlebih mustahak dari segala tuntutan kehidupan dan jiwa. Rupa-rupanya bila berkahwin dia memenuhi tuntutan jiwa, tuntutan kehidupan. Jadi kahwin ini mustahak, tapi tidaklah keutamaan. Dia berbanding, berbeza. Tengok orang. Kalau ikut hukum, ada masanya wajib berkahwin, ada masanya sunat sahaja, ada masanya harus, ada masanya haram. Bilakah haram berkahwin? Apabila dia niat berkahwin, memang dia nak torture suami dia. Awal-awal lagi dia kata siap, aku kahwin ni nanti memang nak balas dendam. Hukumnya haram ya. Dia tidak percaya bahawa kaum lelaki ini boleh menjaga dia. Jadi dia kahwin nak menunjukkan bahawa kaum lelaki ini memang betul tak boleh jalankan tanggungjawab dia. Hukumnya haram. Jadi bila dia ada niat untuk mencederakan sama ada daripada sudut emosi, fizikal, mental seseorang, maka haram bagi dia berkahwin ya.
Dia berkahwin dengan tujuan untuk menyeksa batinnya. Haram hukumnya. Wajib sekiranya dia dah berkemampuan, berkeinginan, dah ada calon, wajiblah dia berkahwin. Dan kalau dia tidak kahwin, dia mungkin apa orang kata, terjerumus dalam dosa. Wajib pada dia berkahwin. Okey. Baik ya. Jadi itu perbezaan perkahwinan. Jadi konsep perkahwinan itu, kalau tak nak kahwin tak apa, rasa macam tak boleh lah Ustazah, saya tak yakin saya boleh. Dan saya rasa kalau saya kahwin, saya memang akan banyak memberi problem dan masalah. Saya akan cari hal je nak bergaduh je dengan pasangan saya nantinya. Tak apa, makruh lah pada dia. Ya, jadi hukumnya makruh. Begitu juga anak-anak pelajar yang menggedi sangat nak kahwin. Kan? Dekat situ dia ada tempoh belajar. Tempoh belajar ni, belajar dekat universiti. Berapa tahun je? 3 tahun, 4 tahun. Ada 3 tahun, ada 4 tahun. Dan muncul pula pada dia pilihan nak berkahwin. Ustazah, macam mana ni? Antara berkahwin sunnah Nabi dengan belajar kewajipan juga Ustazah. Dua, bila dah tertembung dua tu, mana satu pilihan? Boleh tak kita buat dua dalam satu Ustazah? Boleh, hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab kita belajar itu adalah suatu kewajipan. Sedangkan berkahwin ini menjalankan tanggungjawab. Jadi dia macam seolah-olah dua tanggungjawab. Tapi kenapa jadi makruh? Sebab keutamaannya adalah belajar. Kerana belajar ada tempoh tertentu je. Kahwin anytime. Kan? Tapi kalau dia tinggalkan belajar, jadi belajar tu, dia besok dah umur macam saya 45 tahun, tak ada orang nak sponsor untuk scholarship buat PhD, tak ada. Kan? Umur berapa tahun? 45 tahun. Minta maaf ya, ini dah over age. Umur dah lanjut kan. Jadi minta maaf, tak ada. Tengok umur 25 tahun nak buat degree, jadi dia tak boleh melalui proses yang sama. Dia kena waktu yang lain, kena susah sikit lah ya. Tapi sekarang ni senang lah, buat OUM je kan. Okay. Sambil-sambil. Itu sambil tu cerita lain, melainkan dia nak tumpukan. Jadi kalau anak-anak kita yang sekarang ini, saat ini dia belajar dulu, habiskan dulu belajar. Sebab dia sendiri ditanggung pelajaran dia. Dia sendiri ditanggung kehidupan dia ya. Melainkan anak-anak sekarang yang bijak pun ada, dia dah pandai menanggung diri dia sendiri, dan dia boleh kahwin dan dia boleh juga belajar ya. Okey. Baik, jadi hukum itu baru berubah. Dan mustahab juga pada menyempurnakan segala hal-halnya itu, dan ialah maksudnya kahwin itu ialah jiwa asasi bagi lembaga masyarakat ijtimai. Jadi rupa-rupanya masyarakat ini ada jiwanya, ada rohnya. Rohnya terletak pada mana? Perkahwinan. Betul, tak ada masyarakat kalau tidak ada institusi keluarga. Jadi keluarga itu dibina daripada perkahwinan ya. Jadi nak ada keluarga, nak ada masyarakat, kena mulakan dengan perkahwinan. Oh, rupa-rupanya kahwin ini adalah jiwa pada masyarakat. Jadi ini yang kita kena bagi tahu. Sudut pandang seseorang bila dia berkahwin, dia adalah sebahagian masyarakat. Dia kena buat macam tu. Bukan berkahwin kita yang nak kahwin lah, bukan mak yang nak kahwin. Nampak kan? Dengar. Mak kata boleh tak pilih perempuan lain. Kalau tak nak dia, kalau tak bukan dia, tak apa, tapi jangan macam dia lah. Boleh tak? Mak yang nak kahwin siapa mak? Mak ke saya? Itu sudut pandang yang salah sudah. Sebab bila dia berkahwin, dia sebenarnya menautkan silaturahim, hubungan yang lebih rapat dengan ibu ayah dia. Dia bawa seseorang kan? Macam saya bawa suami saya, hubungan suami saya dengan mak ayah saya lebih rapat berbanding dengan saya. Betul? Rapat tu maksudnya tidak terputus selama-lamanya. Kalaupun dia bercerai dengan saya, dia dengan mak ayah saya tetap tak putus. Tetap orang kata mahram. Boleh tengok auratnya. Habis kalau dia tak bersama lagi dengan saya, kahwin baru sehari, tak bermalam pun, sehari-hari je, lepas tu bercerai, janda berhias saya ni kan, boleh tak dia kahwin dengan mak saya pula?
Tak boleh. Sebab akad itu telah mengharamkan hubungan perkahwinan lain. Tapi dia boleh kahwin dengan adik kita. Kan? Dia bercerai, kita dah ada anak pun, lepas tu kita bercerai, dia nak kahwin dengan adik kita, boleh. Tapi dengan mak ayah tu, jadi maksudnya mak ayah mempunyai hak kemasyarakatan, hak ijtimai dalam sesebuah perkahwinan. Okey. Yang kedua, maka adalah seteguh-teguh ikatan perkahwinan itu ialah muafakat berkasih-kasihan berkhidmat-khidmatan. Jadi maksudnya dalam perkahwinan itu yang perlu kita bina apa dia? Muafakat, kerjasama, rasa kesian, rasa sayang, rasa nak membantu. Itu dia. Tapi perkara ini tidak mampu untuk kita tegakkan dalam perkahwinan itu sekiranya kita tidak memenuhi beberapa syarat. Apakah syarat dia? Yang terlebih mustahak sekali syaratnya ialah berjinak-jinak dan berkasih sayang. Nampak tu? Jadi mana yang lebih utama? Muafakat ke berjinak-jinak? Berjinak-jinak terlebih dahulu. Pandai student kita ni. Jadi berjinak-jinaklah terlebih dulu. Jinak-jinaknya adakah dating-dating? Bukan. Dalam dah berkahwin itu, yang paling penting adalah mesra, kemesraan, gurau senda, gelak ketawa. Barulah timbul apa? Hati itu akan akrab. Cuba ingat, bilakah kali pertama, kali terakhir kita bergurau dengan pasangan kita? Bila kak? Boleh sebut? Bila agaknya? Ada? Ada Ustazah baru dia tadi sebelum masuk kuliah Ustazah. Bagus. Dia kena selalu gurau dengan pasangan kita ini. Bergurau supaya rasa seronok, mesra kan? Ke ataupun merajuk dengan pasangan tadi. Sikit-sikit merajuk kan. Lepas tu dia tak pujuk kan? Jadi bila tak pujuk kita lagi merajuk, double, multiple merajuk kan? Jadi rupa-rupanya nak bangunkan muafakat kasihan berkhidmatan, langsung dengan kata lain kerjasama, dia ada syarat lain, iaitu prasyarat dia berjinak-jinak dan berkasih sayang. Dan berjinak dan berkasih sayang ni cara dia macam mana yang paling baik? Ikut cara Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi akan nombor satu, memuji. Kemudian bagi hadiah. Jadi kita ingat tengah hari ni kan, kita pergi beli, ada pula kacang rebus, bawa balik dengan dia. Bang, teringat kacang, tengok kacang rebus teringat abang pula, saya belikan untuk abang. Itu berkasih-kasihan lah tu, betul tak? Kan? Puji dia, ya Allah bagusnya bang, saya tak sangka lah abang ni ingat dekat saya. Contohnya, walaupun dia tak ingat kat kita kan, jadi mungkin dia cakap ke itu, kata abang tengok ada makcik tu, tengok macam awak perangai dia gitu kan. Macam awak perangai dia sebut gitu. Tak sangka abang hebatnya, abang mana-mana pun ingat saya kan. Dia bergurau sambil bergurau gitu tuan-puan. Jadi akan timbul rasa muafakat, hati itu jadi dekat ya. Kerana dengan sebab keduanya itulah, maksudnya berjinak-jinak dan berkasih sayang, menjadikan kedua laki isteri itu tidak bercerai-berai. Bila selalu bergurau, selalu bermesra, selalu berjinak-jinak. Jinak-jinak ni faham kan? Sentuh-sentuhan. Itu. Jadi Nabi tadi apa? Yang pertama, dia puji. Yang kedua, bagi hadiah. Yang ketiga, sentuh-sentuhan. Ya, Nabi suka sentuh-sentuh, cuit-cuit. Kita suami isteri kalau tak bercuit-cuit, dia akan jadi magnet yang tolak tu nanti. Pandang pun rasa macam nak makan je. Sebab tu bila jalan dalam rumah, kita senggol-senggolan lah. Jadi kalau boleh lagi sempit lagi bagus rumah kita. Berjalan tu terpaksa bergesel bahu dengan dia kan. Terpaksa minta izin, kena pula pijak kaki dia kan. Lalu atas dia punya pangku. Itu lagi baik. Kan tengok rumah Nabi sempit je. Sampai Nabi nak sujud, Aisyah buat apa? Lipat kaki dia kan. Kalau tak, dia sentuh. Dan bila Nabi berdiri, Aisyah julurkan balik kaki dia. Nabi nak sujud, dia lipat balik kaki dia kan. Jadi itu kisahnya bagaimana. Dia lagi kecil rumah, lagi bagus. Lagi kecil toilet, lagi bagus. Kan antara sunnahnya mandi bersama. Kan Nabi mandi, dia percik-percikkan air pada
isterinya kan. Lepas tu berebut-rebut air dengan Aisyah. Aisyah kata tinggalkan. Kata tinggalkan air sikit untuk dia, tinggalkan air sikit untuk dia. Dia mandi pun berjemaah, mandi pun bersama. Jadi bukankah itu menggalakkan sentuh-sentuhan, menggalakkan puji-pujian, menggalakkan gurau-gurauan dan sebagainya. Baik, Nabi buat tadi yang ketiga. Yang keempat, Nabi spend masa dengan dia. Nabi spend masa dengan pasangannya. Jadi kita spend masa, bang nak pergi mana tu bang? Nak pergi kedai lah. Ikut, jom. Awak ni nak ikut aja. Dia kata bila masa lagi saya nak duduk dengan abang bang? Kalau dah masuk kubur tu tak ada harapan bang. Sentap tu kan. Inilah masa. Okay. Jadi kita biar dia rasa kehadiran kita. Ya. Dan kalau cakap, awak sibuk ke hari ni? Kenapa? Apa nak suruh saya temankan ke? Jom. Ajak je terus. Jangan jual mahal aja. Kenapa? Tak boleh pergi sendiri. Tu jual mahal. Letak masa untuk sentiasa ada dengan dia. Bukanlah selalu, tapi peruntukkan masa. Setengah jam, 20 minit, 15 minit. Dan ada waktu yang paling baik antaranya sebelum tidur. Lepas isyak sebelum tidur. Ada juga waktu selepas subuh. Kan? Ada juga waktu Qailullah. Ini waktu Nabi Dan ada juga waktu lepas asar. Nabi Muhammad SAW dia sering berhubung dengan keluarganya dalam sehari itu paling kurang 4 waktu. Jadi itu waktu lepas subuh, kemudian waktu Qailullah, kemudian waktu lepas asar, dan satu lagi sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi itu adalah waktu. Dan yang ke berapa? Dah cukup dah? Cukup 5? Oh belum, baru 4. Yang kelima, sebab dia ni memang ada 5 bahasa kasih sayang. 5 bahasa kasih sayang berjinak-jinak ni. Yang kelima, membantu tugasan dia, kerja dia. Okey. Contohnya, kalau Nabi tu dekat dapur, dekat rumah. Kalau kita dah ada dalam kereta tu kan, dia nak cari jalan, cari Waze, Google Map. Kita lah yang jadi Google Map nya. Kita lah yang jadi Waze nya. Okey bang, 500 meter lagi kanan. Okey, lepas simpang ni. Okey, ikut lori depan tu. Kan. Jadi kita co-pilotnya. Dia jadi pilot. Kita membantu urusan dia jadi lebih mudah. Jadi ataupun pergi ke kedai lah. Tapi kedai tu Masya Allah, sebab banyak sangat kereta, parking apa semua susah kan. Tak apa bang, saya ikut. Saya jaga kereta. Sebab nak parking susah. Selalu juga kan buat perangai macam ni kan. Lagi nak pergi bank ke apa ke kan. Susah betul mak. Tak apa mak. Okay, tak apa, saya temankan. Saya duduk dalam kereta je, nanti jaga. Itu pun adalah satu kebaikan atau cara untuk berkasih sayang atau berjinak-jinak. Jadi untuk dapatkan kerjasama daripada dia, dia nak bagi nafkah dekat kita, dia nak bertanggungjawab dengan kita, keluarga kita dan anak-anak kita, bertanggungjawab dengan isteri dia, menasihat kita dan sebagainya. Itu nombor 2. Nombor 1 apa? Tawan hati dia dulu, berjinak-jinak dulu, bergurau senda dulu, kan? Jadi sekarang ni kita kena pasang strategi. Sebab kalau dah ramai yang mengadu, Ustazah, suami saya ni tak bagi nafkah kepada saya. Nafkah itu nombor 2. Dia ada sebelum ni. Apa dia? Berjinak-jinak terlebih dulu. Jadi jinak tu dengan 5 bahasa kasih. Jadi itulah mungkin caranya supaya tidak bercerai-berai. Tengok ya, sama ada waktu kesusahan dan huru-hara atau pada ketika kaya dan miskin, dan tiadalah keduanya sembunyikan rahsianya. Sebab bila dia dah mesra, nak sembunyi ke rahsia? Tak ada. Yang tak mesra ni yang selalu pasang password dekat handphone. Kata, kau jangan pegang telefon aku Kata, ya Allah, suami dengan isteri rahsia apa? Kita tak lalat dia berapa pun kita tahu. Betul tak? Ingat tak lalat, pejam mata pun kita tahu tak lalat dia dekat mana. Apa rahsianya? Tak ada rahsia. Luar, dalam kita tahu. Tiba-tiba password kat telefon ada password kita tak tahu. Jadi bukankah ini satu benda yang pelik? Allah mengizinkan kita ni untuk sama-sama, maksudnya melihat tidak ada rahsia, tapi kita yang membina benteng rahsia. Jadi kerahsiaan tersebut kita boleh rungkaikan dengan petua ini, berjinak-jinak, bermesra, berkasih sayang, dengan 5 bahasa kasih tadi. Dan tiadalah ia jemu akan kehidupan
Tak jemu, berpisah jauh sikit kan, teringat lagi, teringat dia. Perempuan, saya ada bincang benda ini di Putrajaya. Bila bincang di Putrajaya, ada seorang isteri ni, dia umur dia dah nak pencen dah. Lepas tu dia kata, dia tanya dengan saya, Ustazah, saya ikut apa yang Nabi buat tu, tapi saya tak tahu itu sunnah Nabi. Yang sebelum tidur tu cerita, sebab dia memang sibuk. Jadi yang waktu Kailulah tu dah masing-masing kat pejabat kan. Lepas asar jangan haraplah baru nak pegang kereta nak balik kan, balik ke rumah. Tak sampai lagi ke rumah, masih lagi di office. Jadi waktu yang dia ada adalah waktu lepas isyak sebelum tidur. Jadi anak-anak dah besar, jadi dia spend masa tu lebih banyak dengan suami dia lah. Jadi jadi berdua balik. Dia kata memang betul Zaza, saya kejutkan suami saya kalau dia dah tidur. Saya suruh dia dengar dulu apa yang saya nak cakap sebelum saya tidur. Jadi bila kita tidur tu, kita dah selesai dah bercakap. Dan suami saya tak banyak cakap. Dan kadang-kadang bila dia cakap sepatah dua patah tu, seronok dengar. Kata. Dan memang saya perasan dalam diri saya, jiwa saya ini tumbuh rasa lebih menghormati dia, lebih sayang dengan dia. Dan bila jauh Zaza, saya rasa macam rindu sangat dengan dia. Nampak sunnah Nabi tu, dia akan memecikkan rasa tautan hati tersebut. Kalau rindu macam tu tuan-puan, pergi mana-mana, suami dengan isteri kan, berpisah macam mana, dia akan sering ingat dan dia akan kembali. Dia akan kembali dan tidak melupakan. Dia tak jemu. Dia akan sering rasa bahawa mengenangkan pasangan dia adalah suatu saat momen yang indah. Itulah amanah yang Allah bagi pada aku. Ya, jadi sunnah Nabi ini sangat cantik. Walau bagaimana sesak sukar dan penat lelahnya sekalipun. Okey. So jadi dah tahu dah kunci dia ya. Dahsyat ni. Kan rupanya bukan persefahaman itu yang utama. Yang utama apa? Berjinak. Bergurau senda. Ya, okey. So lepas ni boleh terus amalkan kan? InsyaAllah. Baik. Jadi kalau dia gurau-gurau, dia cuit-cuit dan sebagainya, jangan marah, layan. Ya, layan je. Okey. Yang ketiga, itu cara pandang kita pada perkahwinan ya. Adalah sebaik-baik perkahwinan itu hendaklah keadaan pengantin itu sama taraf dia, satu agama dan tujuan, supaya hidup ia dengan kehidupan yang redha dan bermuafakat pada membela dan mendidik akan anak-anaknya kelak. Adapun umur tiadalah mengapa tentang lebih kurang sedikit antara keduanya itu. Jadi perlu satu apa? Agama. Satu akidah. Sebab akidah itu juga membina sudut pandang, sudut fahaman dan juga daya tahan. Ya? Jadi kalau satu agama lain, satu lagi agama lain, dia cara pandang dia pada ketuhanan, khidmat, pengabdian, ubudiyah pun berbeza. Ya, pengorbanan pun akan jadi berbeza. Tujuan hidup dia untuk apa? Samakan dulu, ratakan dulu. Jadi bila kita berkahwin, yang kena disatukan apa dulu? Dia punya tujuan kehidupan itu terlebih dahulu, lebih utama. Barulah kemudian bila dua kepala ini, mak dan ayah, suami dan isteri, disatukan kepalanya, barulah dia boleh mendidik, menerajui, memimpin anak-anak dia. Kita tidak mahu sekarang ini keluarga yang mak dengan anak-anak kamcing, ayah jadi musuh. Ataupun ayah dengan anak-anak kamcing, mak pula yang jauh. Ya, kita perlukan ayah dan mak dulu bersatu, baru dia boleh memimpin anak-anak dia. Ya, jadi kesatuan perkahwinan itu adalah kesatuan antara seorang ibu dan juga seorang ayah untuk menyumbang, berkhidmat balik kepada anak-anaknya. Yang keempat, yang ini yang terakhir, untuk sudut pandang perkahwinan sebelum kita simpulkan. Saya target sampai pelajaran kedua, rupanya pelajaran pertama je 1 jam lah ya. Okey. Memang betul-betul macam masuk kelas dah ni kan. Kelas kitab adab perempuan. Yang terakhir, berbahagialah perempuan-perempuan muda yang bersuamikan laki-laki yang saleh dan berakal lagi betul segala hal ehwalnya itu, dan malanglah kelak perempuan-perempuan yang bersuamikan laki-laki yang jahat perangai dan tingkah lakunya itu. Jadi sudut pandang kita bahagia pada mana? Pada seorang suami yang baik akhlaknya, baik agamanya. Pandang yang tu dulu. Agak-agak lah, sedikit lah kan. Kalau seorang lelaki
yang membazir, suka membazir. Baik tak akhlak dia? Baik tak agama dia? Tidak. Dia tak pandai mengurus duit dia. Dia tak pandai mengurus diri dia, emosi dia, perasaan dia. Perasaan dia nak merokok contohnya. Minta maaf kepada orang yang suami dia merokok ke apa kan. Jadi itu di situ menunjukkan bahawa dia sendiri tak ada. Saya daripada awal lagi dulu cakap dah dengan anak-anak saya, kalau ada lelaki yang merokok, jangan ada rasa sedikit hati pun pada dia. Blok terus. Sebab apa? Sebab, minta maaf sangat saya sebut ya, memang benda ni agak sensitif, tapi I have to say this ya. Yang pertama tuan-puan, dia sangat selfish. Bila dia merokok, rokok itu racun. Yang mempunyai risiko lebih tinggi siapa? Ya, sekeliling dia, isteri dan anak-anak dia. Dia selamat. Yang kedua, apakah kebaikan merokok ni? Release tension. Habis rokok tu, tension pun hilang ke? Datang balik. Dia cuma sementara saja. Dan benda yang sementara itu tidak boleh dijadikan sandaran. Yang seterusnya tuan-puan, saya tidak pernah nampak orang yang merokok ini duit dia barakah. Selalu duit dia tu macam kekurangan dan kesempitan. Jadi dia membakar, orang kata tu membakar duit ni, membakar rezeki, membakar peluang. Sehat, harapkan sehat pun tak sehat ya. Jadi sangat selfish. Jadi kalau daripada awal, tolonglah, ayah mertua saya merokok tuan-puan, tapi oleh kerana dia belajar kan, dia tanam azam, dah tak merokok sudah. Dia rupa-rupanya dulu asalnya tu merokok. Dia memang, sebab maklumlah orang-orang dulu kan, dia pergi kebun merokok kan, untuk hilangkan nyamuk sebagainya kan. Jadi itu cara dia. Jadi kita berusahalah, sebab yang merokok ni orang Yahudi tak merokok, tapi dia buat hilang rokok saja je, benda-benda yang tak baik dia bagi kat kita kan. Jadi cubalah kita doa, solatkan hajat untuk suami kita kalau dia merokok ya. Okey. Baik, seterusnya kenapa sampai merokok tu tadi? Kerana sifat dan sikap. Jadi sikap orang tu boleh dinilai daripada perbuatan dia, perangai dia, dan juga cara urus diri dia dan juga orang lain. Jadi inilah dia pelajaran yang pertama tentang kahwin. Masya Allah, buku ini sebenarnya sedang membentuk sistem pandang kita kepada kehidupan ya. Jadi yang pertama, perkahwinan itu sebenarnya menjaga kita punya kehidupan, tuntutan kehidupan dan juga tuntutan jiwa. Jadi melihat bahawa kahwin ini adalah satu penyelamat sistem sokongan jiwa, sistem sokongan hidup. Yang kedua, perkahwinan itu perlu dimulai, diwarnai, dibungai dengan itulah berkasih sayang, jinak-jinak dan sebagainya. Jadi barulah ada persefahaman. Bukan persefahaman dulu timbul, tidak. Dia perlu diusahakan dengan berjinak-jinak itu. Masya Allah, rajinnya kan. Yang ketiga, perkahwinan itu perlu dua kepala ini disatukan untuk memimpin lagi keluarga mereka. Dan seterusnya, berbahagialah kita seandainya kita ini memilih lelaki yang betul. Maksudnya kita mempunyai kebebasan untuk memilih lelaki yang betul atau lelaki yang tidak betul. Jadi ini peringatan kepada kaum wanita, sebab lagilah dalam beberapa hadis dinyatakan perkahwinan bagi wanita ini ibarat perjudian. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Jadi kita ini memang memerlukan yang balik ni lah. Cubalah bayangkan suami kita tak bagi kita kerja. Timah, tak payah keluar Timah. Tak payah kerja lah, abang haramkan kau keluar. Apa perasaan kita? Oh, itu fikir 2-3 kali tau nak keluar. Walaupun akhirnya keluar je. Keluar jugalah kan. Fikir 2-3 kali, Allah. Lepas keluar, dalam keadaan keluar tu pun hati kita ni tenang ke? Tak tenang. Terfikir je tuan-puan. Jadi sebab itulah kita memilih yang baik. Sebab perempuan bila dia berkahwin tak setuju dengan lelaki itu, boleh kita kahwin lain? Tak boleh. Tak boleh. Saya ada
Minta maaf lah saya sebut, saya ni brutal sikit. Orang tu sebut cerita pasal kahwin lain, cerita pasal kahwin lain, cerita pasal pelik lah perempuan ni. Dia kata dia suka berebut. Dia kata gitu. Berebut suami. Dan suami tu boleh kahwin lain, tu jangan berebut, relax lah. Saya balas balik. Nak jadi kurang asam, kita nak jadi kurang hancur juga kan. Saya kata lelaki pun sama. Cuba bayangkan syariat Allah jadi terbalik. Lelaki tak boleh kahwin lain, perempuan boleh kahwin lain. Apa jadi kat lelaki? Bukan setakat berebut, berbunuhan seperti Qabil dan Habil. Senyap ustaz tu. Jawab cakap tu ustaz tu. Senyap ustaz tu. Oh tak boleh, kata aku sedang mengumpan. Nanti kan dia jadi derhaka lah pula. Senyap je ustaz. Betul lah, betul kan? Kalau nak katakan emosi dan perasaan tuan-puan, kita pun ada cita rasa kita, betul tak? Tapi kalau dapat suami yang cita rasa macam kalau dibagi peluang kahwin lain, kita kahwin lain, betul tak? Kalau lah seorang suami boleh sebut, aku ni jemu cari yang lain, rasa terhiris kita kan. Lain kalau dia kata dia berkahwin kerana dia nak membangunkan kepimpinan dia. Dia nak bertanggungjawab. Dia nak membela kaum wanita. Okay. Dan isteri dia yang pertama pun memang nampak nyata. Wow, insyaAllah, dahsyat. Dia menjaga kebajikan isteri dia. Dan dia nak jaga kebajikan isteri yang lain dan sebagainya. Itu Alhamdulillah. Tapi ramai yang tidak mampu menunjukkan perkara tersebut kan. Kahwin senyap-senyap, itu sudah menunjukkan bahawa kepimpinan dia tidak ada. Dia tak berani nak, nanti kau cakap tu confirm tak bagi. Belum cakap lagi, belum bincang lagi, dia dah buat macam tu kan. Saya dah cakap awal-awal dengan suami saya, bang, abang nak kahwin lain boleh sangat, tapi cakap dengan saya dulu, bincang dengan saya dulu. Sebab akhirnya nanti kalau abang meninggal dunia, saya dapat harta pusaka 1/8, saya kena kongsi tahu dengan dia. 1/8 itu dibagi 2 bang. Jadi kena nak tak nak, dia kena apa? Kerja sama. Kenapa? Syura dulu. Betul tak? Betul. Tapi Alhamdulillah lah, setakat ni tak ada lagi lah pula dia cerita-cerita benda tu ya. Jadi perempuan, tuan-tuan yang dikasihi, Alhamdulillah kita dah habis dah pelajaran yang pertama. Jadi itu adalah cara pandang kita dah terhadap perkahwinan. Maka berhati-hatilah dengan memilih pasangan. Habis pasal kita ni tak boleh nak pilih pasangan lain, macam mana? Pertama, cari yang indah pada pasangan kita. Cari yang indah aja. Sebut yang indah sahaja. Bergurau dan berjinak-jinak dengan dia, kerana itu mengumpan kebertanggungjawaban dia. Tak nak, tak percaya, try test. Sebab kita berjinak-jinak tu, bila kita apa kata tu, bermesra dengan dia, kita sebenarnya mengumpan rasa tanggungjawab dia, rasa pembelaan dia, rasa kepimpinan dia. Kalau kita duduk sini-sini aja, agak-agaknya dia nak buat tak kerja dia. Jangan harapkan tu lah. Nak harapkan awak pergi masjid sampai kiamat, tak adalah. Agaknya pergi masjid tak dia? Confirm tak pergi. Nak harapkan awak mengajar saya sembahyang, tidak lah. Mengajar tak dia sembahyang? Tak ada. Tapi kalau kita gurau-gurau dengan dia apa semua, jom lapang kita sembahyang kat masjid nak. Yang bergurau tu sonok-sonok tu kan, walaupun hati geram macam ni kan. Tapi yang tu kita penuhi kehendak dia, InsyaAllah akan tertahu. Boleh try, boleh test. Okay, bulan depan kita jumpa lagi. Itu homework dan kerja rumah ya. Okay. Dia tanya apa, macam mana kita nak tengok respon balas selepas kita mengamalkan. Bulan depan kan? Minggu depan. Oh, minggu depan. Selasa minggu pertama setiap bulan. Oh ya betul. So tahun depan lah. Ya kan. Tahun depan minggu pertama ya. InsyaAllah tahun depan, bulan depan minggu pertama. Jadi kita akan jumpa lagi minggu depan. So amalkan dalam tempoh seminggu ini. Kita akan tanya nanti ya, berjinak-jinak dan berkasih-kasihan. Ya. Soalan. Ada 2 soalan sebelah. Okey. Macam mana Nabi mandi dengan Aisyah? Ya. Itu nak tahu. Dia berkemban ke? Ya. Kan? Kedua, kalau suami tu berkahwin 2, boleh ke dia duduk satu rumah dengan isteri pertama dan isteri kedua? Baik. Kita ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi kalau ada dalam riwayat hadis itu bahawa Aisyah sendiri menyatakan bahawa Nabi tidak pernah masuk
ke tempat pemandian itu dalam keadaan bogil lah. Dia ada kain yang menutupi tubuh dia, ya. Dan kedua mereka akan bermandi-mandian, siram-siram, gosok-gosok dan sebagainya dalam keadaan dia cover each other. Tetapi kalau kita nak bogil pun tak apa, kan? Sebab benda tu makruh saja, tidak haram. Jadi kalau dua-dua tak apa, sebab dua-dua halal untuk melihat antara satu sama lain, ya. Jadi itu hukum yang ada, cuma lebih sopan sebab malaikat akan meninggalkan kita dalam keadaan kalau kita bogil begitu. Jadi Nabi dia ada dia punya, apa orang kata tu, etika dan adab dia lah juga, ya. Okey, kemudian yang kedua, sekiranya berkahwin ikut sunnah Nabi lebih daripada satu, isteri pertama, isteri kedua perlu diasingkan tempatnya. Kalaupun satu rumah, kena asingkan bilik dan dapurnya. Walaupun satu rumah, bilik dan dapurnya asing-asingkan. Sebab dah kahwin, lebih dia kena ada tahu kemampuan dia lah. Sebab Nabi Muhammad SAW, rumah isteri-isterinya semua keliling tu je. Masjid Nabawi, kalau kita tengok keliling ni rumah Aisyah. Saya tak ingat, lepas tu ada Ummu Salamah, ada rumah Saudah, lepas tu Hafsah, ya. Dia keliling itu saja. Tetapi berbeza dapur dan juga biliknya. Kalau kita tengok rumah panjang di Sarawak tu, dia macam ada bilik-bilik. Dia bilik, dapur lain. Jadi tak kisahlah berapa buah keluarga di situ, tapi satu bilik itu satu rumah dalam rumah. Satu rumah tu dia ada dapur sendiri, dia ada bilik dia sendiri. Bilik dia dengan tingkat atas, tingkat bawah, macam tu. Very simple, tapi dia ada privacy. Jadi kalau isteri nak masak apa, dia ada dekat dapur dia lah. Isteri nak masak apa, kan dapur lain lah. Sebab dapur tu dia tanda tanggungjawab nafkah. Sebab tu dia kena lain. Jadi kalau tak, dia pun nanti share nafkah satu, bagi dua. Dah tak cukup lah pula kan, berebut-rebut lah pula kan. Jadi di situ nampak bagi suami pun dari sudut logistik dia, walaupun dalam satu rumah tapi berbeza dapur dan rumah biliknya, maka dia akan tahu pembahagian dia begini, pembahagian dia begini. Jadi itu strategi yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, so setakat tu saja. Ada soalan lain? Dalam kiraan 5 4 3 2 1 0. Okey, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.